Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihi bi bulughi Ramadan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Katsirul fadli wal judi wal ihsan. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khairu man sa'ala rabbahu bulugha Ramadan. Wa qama bisiyamihi wa qiyamihi ala ahsani wajh wa atammah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Yang dihormati al-fadhil Tuan Imam selaku pengacara majlis, yang dimuliakan pengurusi, ahli kuasa masjid dan semua warga kerjanya, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam di ambang Ramadan. Kalau kita ke ambang tu ambang sungguh dah, bang dah dengan Ramadan ni dah. Malam esok tarawih dah kita, kedek lagi tarawih dah. Mungkali orang di Arab tu boleh jadi malam ni dah. Kita ni biasa dia terlewat sehari, pasal matahari kita lebih laju daripada dia. Jadi apa yang kita patut buat persiapan nak menyambut Ramadan. Sebab apa kita kena buat persiapan? Sebab Ramadan suatu bulan yang Allah sediakan untuk kita menjadi tapak bekas untuk diisi dengan segala amal-amal kebaikan, kerana satu program besar yang Allah nak beri kepada kita dalam Ramadan, iaitulah di bawah program la'allakum tattaqun. Semoga kamu menjadi orang yang bertakwa. Seruan supaya kita bertakwa ni, alhamdulillah, para jemaah yang muslimin, setiap minggu kita mari ke masjid, semua para khatib duk peringatkan kepada kita, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita setiap minggu ada perhimpunan ittaqullah. Kemudian setiap tahun diberinya kepada kita bulan Ramadan, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Satu lagi musim yang besar, iaitulah mausimul hajj, musim haji. Ini pembesar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man hajja wa lam yarfus wa lam yafsuq, siapa dia buat kerja haji, dia tak buat benda tak baik dan tidak buat juga benda-benda yang melanggar ihram melalui perhubungan suami isteri contohnya, raja'a min zunubihi ka yaumi waladatu ummuhu, dia balik keluar daripada dosa-dosanya sebagaimana hari dilahirkan oleh mak. Tapi oleh kerana haji ni bukan semua orang boleh pergi. Kalau yang daftar tahun ni agak-agaknya tahun berapa boleh pergi? 2,100. Dalam kertasnya 2,100 boleh pergi. 80 tahun lebih lagi. Maka Allah SWT beri kepada kita hak tak perlu tiket, tak perlu kotak, iaitulah kutiba alaikumusiyam, difardukan ke atas kamu puasa Ramadan. Kerana itu para ulama rahimahumullah daripada awal-awal lagi mereka telah buat persiapan bahawa macam mana kita nak sambut Ramadan, iaitulah dengan cara kita minta dengan Allah Azza wa Jalla daripada awal lagi supaya kita dapat sampai ke bulan Ramadan. Kita pun berdoa. Biasa kalau kita pergi ke masjid, alhamdulillah, kita akan dengar imam-imam kita doa daripada bulan Rajab lagi. Rajab, Syaban, wa ballighna Ramadan, minta nak sampai ke bulan Ramadan. Kita kata alhamdulillah. Kalau semikut setakat malam ni tu agak-agaknya sapa dah kita tahun ni tu. Tapi tak semestinya.
Ada kalanya walaupun dalam jarak masa 24 jam kadang-kadang tak cukup masa, tapi kita terus lagi berdoa. Coba tuan-tuan ikut dengan doa yang dibaca oleh sebahagian ulama-ulama salafus salih. Ikutlah ke. Biasa doa ni jarang orang ingat. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim Ramadanali wa tasallamhu minni mutaqabbala. Jadi 3 perkara hak kita minta. Allahumma sallimni ila Ramadan, sallimni li Ramadan. Ya Allah, minta sampaikan saya ke Ramadan. Kita tak nak sampai saja. Berapa ramai orang sapa ke bulan Ramadan, lepas tu tak ada kesan apa-apa, sama ya dia. Ramadan ke tak Ramadan, tak sapa juga ke masjid. Ada ke tidak makhluk lagu ni? Ada juga. Pasal itulah kita minta yang kedua, wasallim li Ramadan, wasallim Ramadanali, dan serahkanlah Ramadan itu supaya kita dapat melakukan ibadat sepenuhnya dalam Ramadan. Ini yang kita nak agenda, yang kita nak bincang malam ni. Apakah yang patut kita buat dan yang tak patut kita buat di bulan yang berkat ini. Permohonan kita yang ketiga, wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, lepas pada Ramadan, terimalah daripada saya apa yang telah kita buat. Itu matlamat. Apa dia matlamat? Matlamat kita buat ibadat, apa yang kita nak? Nak Allah Ta'ala kabulkan apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita buat ibadat saja, lepas tu tak terima, rugi tak rugi kita? Bagaimana tak rugi? Maka disitulah kita letak para jemaah sekalian, iaitulah 3 permohonan kita minta sampai ke Ramadan. Minta Ramadan itu dapat kita makmurkan dengan sepenuhnya. Dan yang ketiga, kita minta Allah kabulkan apa yang kita lakukan. Maka para jemaah sekalian, sebagaimana yang telah disebut oleh para ulama, mereka mengatakan syarat hamba Allah Ta'ala, syarat Allah Ta'ala nak kabulkan amal kita tu ada 2 perkara. Tuan-tuan tanda di kertas yang ada tu tulis, syarat Allah Ta'ala nak kabulkan amalan kita ada 2 perkara. Yang pertama, kita kena buat dengan ikhlas. Ibadat mesti kena ikhlas. Kalau kita kata saja, tak tahu, saya ni bagi dengan tulus ikhlas, tulis di sapu tu besar dengan tulus ikhlas, tu hak tulis. Hak Allah kiranya bukan di kertas tu, yang dikiranya apa yang ada dalam hati. Hati kita ikhlas tak ikhlas. Pasal itulah kalau kita beri benda-benda kepada orang, eloknya jangan duk tulis lah besar-besar. Nah, ni kalau kita tengok kat ada belakang nama-nama, itu dia panggil tidak elok. Lebih-lebih lagi kalaulah benda-benda yang terlibat dengan wakaf, tak usah duk tulis. Baik. Yang kedua, tanda Allah Ta'ala, syarat yang kedua Allah nak kabulkan ibadat kita, iaitulah kita ikut cara dia panggil mutaba'atun Nabi, ikut yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam perbincangan kita ini para jemaah sekalian, kita nak tengok bagaimanakah pengisian Ramadan mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam pemerhatian anak, puasa tu ada 3 kategori. Coba tanda. Puasa terbagi kepada 3. Yang pertama, perbahasan puasa menurut ulama-ulama fiqh. Ulama fiqh dia akan letak puasa itu rukun, syarat, rukun. Perkara yang membatalkan puasa, perkara yang makruhkan puasa. Cantik dah tu. Satu lagi yang kita perlu ambil perhatian, puasa dari sudut rohaninya. Puasa dari sudut tarbiyah, pendidikan jiwa kita, yang Allah Ta'ala nak kita puasa itu la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa, bukan sekadar manusia yang tak makan daripada subuh sampai maghrib. Saya puasa, macam mana awak puasa? Saya tak makan daripada subuh maghrib. Jelas sah dari sudut fiqh, sah.
Tapi daripada pagi lagi, pasar pagi pun dia ada duk nyumpah orang situ. Bazar Ramadan pun dia ada juga petang hari duk marah orang. Itu puasa jenis apa lagi tu? Itu dia kata-kata puasa 3 jenis. Ada orang puasa pekoh saja, maknanya tak makan. Ada yang kedua ni yang kita nak jaga, puasa daripada perkara-perkara yang meruntuhkan pahala puasa. Ini payah. Payah ke tak payah? Para jemaah muslimin dan juga muslimat, inilah yang kita nak jaga, yang kita nak gilap, yang kita nak bincangkan, supaya puasa kita insya-Allah tahun ni, tahun-tahun lepas-lepas pun kita minta semuanya puasa yang terbaik. Adalah orang yang tulis mudah-mudahan puasa tahun ni lebih baik daripada semalam. Kita kata hak semalam, hak tahun lepas baik dah, cuma hak ni kalau boleh nak sikit lagi, insya-Allah. Yang ketiga, kategori puasa yang ketiga dia panggil puasa dari sudut kesihatan. Alhamdulillah, hana duk perhati tengok ramai para doktor, ahli-ahli perubatan yang boleh berdakwah ni, dia ceritakan kepada kita tentang hikmah puasa dari sudut sains perubatan. Banyak sekali. Nak sihat kena puasa. Itu dari sudut hikmah. Satu lagi, banyak lagi kata nak kira kategori puasa. Kalau orang pergi hospital, kita tengok dekat katil dia tulis apa? Berpuasa. Itu dia panggil puasa doktor. Itu tak kira siang malam nak puasa. Itu tidak. Malam apa puasa, siang apa puasa juga. Satu lagi, puasa dalam penjara. Jadi puak-puak mogok tak saya makan. Itu dia panggil puasa mogok. Kalau kita naknya puasa dari sudut yang kita nak bahaskan, dari sudut fiqahnya, dari sudut akhlaknya, dan dari sudut kesihatan. 3 perkara ni faedah-faedah yang cukup besar. Kalau tuan-tuan tengok dalam senarai ketah yang kita bagi itu pun, di awal risalah itu lebih kurang dekat dengan 10 kelebihan keistimewaan puasa itu, ada dekat 10 perkara. Kita kata alhamdulillah, itu nikmat yang besar. Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita beberapa perkara tentang puasa. Banyak lagi. Hak ni orang kata ambil hak besar-besar, hak menjadi asas kepada perbincangan. Mudah-mudahan para jemaah sekalian kita dapat lakukan apa yang terbaik, insya-Allah. Bila mari Ramadan, biasalah masyarakat ni dia suka ucap selamat berpuasa, selamat beribadat. Itu tidak jadi masalah. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad dan lain-lain, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, atakum Ramadan, atakum Ramadan, syahrun mubarak. Telah datang kepada kamu bulan Ramadan. Jadi ada setengah orang yang kata Ramadan, tak boleh sebut Ramadan saja, tak boleh kata bulan puasa, kena kata bulan Ramadan. Tak boleh sebut, kena kata bulan Ramadan saja, tak boleh. Jadi kita kata boleh belaka nak kata Ramadan itu, sebab Nabi kata atakum Ramadan, dia tak kata syahr Ramadan. Kata di para ulama hadis, hadis ini menunjukkan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada para sahabat, yubasyir, menyampaikan khabar gembira kepada para sahabat dengan kedatangan bulan Ramadan. Jadi kita juga nak kata kepada para jemaah sekalian, alhamdulillah para jemaah sekalian, kita akan menyambut bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan apa? Yang pertama Nabi sebut syahrun mubarakun, bulan yang diberkati. Para jemaah sekalian, bila kata diberkati, banyak benda kita ni kadang-kadang salah faham. Ini berkat ni orang ini. Bila kata berkat, apa makna berkat? Kalau tanya orang kapur, dia tahu nak cium tangan ustaz ambil berkat. Betul tak? Nak ustaz ngajar tak kira dengar cara kena cium tangan. Itu satu penyakit juga tu. Syahrul mubarak, mana berkat itu iaitulah subur, berkembang, itu makna berkat. Kita kata orang ni diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Apa dia maksud? Tuan-tuan boleh tengok dia ada di mana-mana.
Kita pergi sembahyang subuh masjid, ada dia, Masya Allah, tabarakallah. Tempat orang kuliah, ada. Kalau ada orang kematian kawasan ni, ada juga dia. Dan dia kalau kita pergi di pasar, kedai, dia juga tokeh. Maknanya orang yang diberkati. Dunia dia dapat, akhirat banyak dia dapat. Baik, kalau kita tanya pula, satu hari satu malam berapa jam ada? 24 jam. Daripada pagi sampai ke tidur balik 24 jam pusingan ni, ada orang Masya Allah dia boleh buat belaka. Dia boleh baca Quran, dia boleh berzikir, dia boleh puasa sunat contohnya, dia boleh ziarah orang sakit, boleh pergi solat jenazah, boleh. Ada orang boleh makan, ya boleh. Dia tu bahagian makan ada. Bahagian tolong orang jaga-jaga. Mana kita nampak masa dia tidak berkat. Masa tidak berkat. Masa dia habis gitu saja. Maka bila Nabi SAW sebut pada kita syahrun mubarak, maknanya berkat tu ada pada orang, ada pada masa, ada pada tempat. Tengok dalam surah Al-Isra, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Masjid Aqsa tu tempat yang kami berkati. Makkah tempat diberkati. Masjid tempat ini berkati oleh Allah. Maknanya berkat ada pada masa, ada pada tempat, ada pada orang, dan ada pada benda. Jadi itu dia panggil macam zaitun, syajaratin mubarakatin. Allah kata dalam Quran, pokok yang diberkati. Apa dia? Pokok zaitun. Jadi ada benda berkat. Baik, sekarang ini kita nak faham masalah syahrun mubarakun, bulan yang diberkati. Sebab apa? Kenapa bulan Ramadan itu bulan diberkati? Sebab Allah Subhanahu wa taala curahkan dalam bulan Ramadan banyak sekali rahmat yang telah disediakan untuk kita. Tengok dalam hadis, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah taala perwajibkan ke atas kamu berpuasa. Semua kita ni yang mampu, yang sudah akilnya, balignya, yang tidak ada larangan, bagi contohnya wanita yang uzur, maka semuanya wajib dia berpuasa pada hari Ramadan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Tuftahu fihi abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan diikat syaitan-syaitan yang nakal. Jadi para jemaah sekalian, syaitan sudah tidak ada. Bila masuk Ramadan, maradatul syayatin, ada kata maradatul jin, semuanya sufidati syayatin, syaitan diikat. Lillahi fihi lailatun, Allah SWT sediakan pada Ramadan itu satu malam. Tengok dalam hadis kata lailatun, satu malam, tak tahu mana-mana. Tapi tentunya sudah ada dalam tafsir lain, dia panggil malam Lailatul Qadar, khairum min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Maknanya kalau kita beribadat pada malam Lailatul Qadar, sama gandaan dia dengan 1000 bulan. Berapa tahun? Berapa tahun 1000 bulan? 83 tahun lebih. Para jemaah sekalian, apa pentingnya gandaan umur ni? Kenapa? Sebabnya kita ni, dalam hadis lain Nabi kata, nahnul akhiruna sabiquna yaumal qiyamah. Kita ni orang terakhir keluar ke dunia, tapi orang terawal selesai masalah di akhirat. Ini dia panggil taraf apa lagu ni? Kalau bahasa kita sekarang ni orang panggil taraf VIP. VIP dah. Mana orang VIP ni mari ke dia cepat keluar cepat. Kitanya keluar di dunia ni akhir, tapi di akhirat nahnul akhirun as-sabiqun yaumal qiyamah, pada hari kiamat kita cepat dulu selesai masalah, pergi ke syurga dulu pada orang lain. Dan bilangnya ahli syurga pula, setengah ahli syurga itu duduk di mana? Duduk di umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kata tuan-tuan. Nak banding dengan orang dulu, umur kita berapa umur? Berapa umur? Nabi kata umur aku ni di antara 60 70. Tak ramai lepas pada tu. Ada juga tapi tidak ramai.
Bukti tak ramainya, mudah tak mudah tuan-tuan nak cek. Minggu lepas waktu mengundi, saluran 1 kosong ya, tak banyak. Oh, saluran 2 dekat ke sejam nunggu. Saluran 2 nak orang 50-an. 50 sampai 60 banyak situ. Lepas tu hak 1 pula hak muda-muda ni pula ramai pula. Kita pun boleh-boleh duduk beratur tu, duduk mikir ke hadis Nabi. Nabi kata umur aku ni 60 70. Ya Allah, kata saluran 1 kosong ya. Jadi tanya ngundi tu pakat nak jadi saluran 1 belakang pula dah. Masa cepat sudah. Nah. Itu dipanggil bukti. Nabi SAW bila dia bercakap, fakta dia jelas. Jelas. Jadi umur kita pendek tapi kita nak mengatasi orang dulu macam mana? Maka diberinya gandaan masa. Nabi kata khairum min alfi syahr. Tuan-tuan boleh ambil 1 malam kita ibadat 83 tahun ganda. Andai kata kita alhamdulillah daripada umur kita dah masuk jadi ahli masjid ni, kita dapat beriktikaf, dapat ihya Lailatul Qadar 10 tahun. 10 tahun kali dengan 83, jadi berapa umur kita? 830 tahun. Lama tak lama? Dekat-dekat dengan umur Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, alfasanatin illa 50 aman, 1000 kurang 50. Kalau kita dapat 15 tahun, Masya Allah, tabarakallah. Tapi kan waktu duduk bicara ni semangat belaka. Waktu tu imam ijtihad nak i'tikaf di masjid, tak apa nak ada. Tu penat kita tu dah. Ustaz, dia ustaz selalu. Dia tak kata tak saya duduk. Ustaz apa hal tu? Banyak kerja baliklah. Tidur rumah saya ke Batam, buat lagu mana kata nak. Duduk. Patutnya tak usah duduk balik dalam 10 hari terakhir Ramadan ni kita duduk sini. Tak tahu salah siapa? Salah kita pendakwah ni ke? Salah al-fadhil tua imam ke? Sebabnya kalau kita ajak tuan-tuan ni pergi bertapa dalam gunung mana hak tinggi sini? Gunung ke? Kau gunung ke apa? Bukit Ayam, Bukit Panah. Bukit Panah lagi kata mana? Tak ada buku sini. Tak apa lagi duduk bukit mana-mana lah. Kalau ajak kita bertapa dalam bukit, ramai pula pakai gitu. Ajak i'tikaf di masjid tak apa nak jadi dah. Baik, kita nak jadi kali ni insya-Allah taala. Nabi kata apa? Ini hal kita takut sekali. Ana bila baca hadis ni berasa kita bimbang. Nabi kata Allah sediakan untuk kita lailat 1 malam, gandaan dia 83 tahun, 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang, tersekat daripada mendapat kebaikannya, kebaikan Ramadan ini, itulah manusia yang terhalang daripada mendapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan baca hadis ini, kita renung baik-baik. Ya Allah ya Tuhanku, awal-awal lagi bila masuk awal dekat amal Ramadan, kita berdoa, ya Allah jadikan kami ini orang-orang yang mendapat kebaikan Ramadan yang kau berdatangi. Ya Allah berilah kepada kami hidayah dan taufik supaya dapat kami penuhi bulan Ramadan dengan ibadatnya sepenuhnya. Doa tuan-tuan. Kita menangis belum masuk Ramadan lagi, biar kata apa tiap dah. Kata aku bimbang. Pasal itulah kalau kita baca dalam sejarah ulama dulu, dia kata 6 bulan dia berdoa supaya nak sampai ke Ramadan. Lepas pada puasa pula 6 bulan dia berdoa minta Allah Ta'ala kabulkan Ramadan. Kerana mereka bimbang besar sangat pahala-pahala. Nabi kata man hurima khairah, siapa terhalang daripada mendapat kebaikannya, maka itulah manusia yang terhalang daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Tak rasa gerung ke kita? Ini yang kita rasa perlu kita gilak balik, perlu kita buat persiapan. Dalam hadis lain, dalam hadis Bukhari, Nabi kata apa? Wasul silati syayatin, dan diikatnya syaitan. Bila mari hadis ikat syaitan ini, ana duk mikir sebab apa syaitan kena ikat lah bulan Ramadan. Cuba tuan-tuan fikir sama. Apa Allah Ta'ala ikat Ramadan? Itu ikat syaitan. Kan bulan Ramadan ni bulan rahmat Allah Ta'ala turun banyak. Bulan yang diberkati. Kalau ada syaitan pun kita berani lawan. Tak? Kita kata. Sebabnya Allah SWT dalam ayat tadi, la'allakum tattaqun,
Dia nak suruh kita jadi orang bertakwa. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita, "Hei hamba-hamba aku nak menjadi orang bertakwa dan aku telah buka lorong yang begitu luas untuk kamu pergi." Ana buat bandingan yang mudah. Kita masuk lebuh raya Pak Lain. Biasa lebuh raya dah. Lebuh raya Pak Lain pula hak tak ada betul. Kita tak ingat dalam janji ada orang berjanji ke tak nak hapus betul. Tak masuk. GST ada. Betul lah hapus kata. Tak hapus ni. Kita lupa nak hapus betul ni. Banyak habis pitih bayar betul ni. Tapi kalau tak janji saja kita ni. Biar. Mula pula tu. Masuk lebuh raya Pak Lain tak ada betul. Orang lain tu kok masya-Allah pecuk habis giap belaka. Prai pergi. Tiba-tiba kereta kita duduk main gebek ke tepi jalan. Lorong tepi sekali ni. Kau duduk kacik ke lori je kita ni. Kereta penunda duduk tunggu di belakang. Saya tak mampu nak tarik. Nampak ke tidak? Ibarat. Pasal apa orang lain boleh pecut? Pasal apa kereta kita tak boleh lari? Di sinilah para jemaah sekalian. Allah sediakan lebuh raya ibadat. Allah sediakan jalan yang begitu luas, la'allakum tattaqun. Syaitan sudah tidak ada, tinggal lagi kita lawan kita dengan nafsu. Orang panggil lawan dua, satu sama satu. Kalau lawan tiga, ibarat kata Allah panggil apa ni, tiga penjuru berasa berat sikit. Dia main tiga penjuru ni masalah. Tapi kalau dua penjuru, kuat tak kuat? Pasal itulah kalau tiga penjuru kalah, jaga-jaga nampak di masjid, orang tanya, Tok Imam tanya, "Guano jaga nampak?" Allah. Banyak masyarakat. Kita lawan dengan nafsu, lawan dengan syaitan. Kalau kalah pun orang panggil daklah teruk sangat. Tapi lawan dua, nafsu dengan iman je lawan. Tiba-tiba kita tak sampai juga masjid, tak boleh buka juga Quran, tak boleh juga berdiri qiyamul lail sekali dengan Tok Imam sampai sudah. Hak ni berat ke tak berat? Tuan-tuan boleh hanggut sendirilah. Aku tahu ni berasa berat kau. Pelawan yang tak ada lawan tiga penjuru, lawan dua penjuru. Kalau kalah juga, itu bukan salah jalan, salah kita. Jalan Allah Ta'ala buat buka lorong comel, la'allakum tattaqun, tapi kita juga tak sampai. Maka disitulah para jemaah, kita perlu kepada muhasabatun nafsi. Sebab apa aku jadi lagu ni? Sebab apa kita jadi lagu ni? Maka kita kena tengok. Mungkin persiapan tak cukup. Kita kalau kita nak musafir, kalau kita nak travel, nak pergi mana-mana, kereta kita tu kita sebih waktu nak berjalan ke sehari sebelum, kita sebih dulu, betul tak? Pergi basuh, tukar minyak hitam, cek dia punya pelak bateri, esok buah barang nak berjalan dah. Sama juga dengan kita Ramadan. Pasal itulah bila mari hadis Sya'ban, ketika Nabi SAW berpuasa banyak pada bulan Sya'ban, anak kesayangan, anak angkat cucu dia kesayangan Usamah radhiyallahu anhu, dia ditanya Nabi SAW, "Ya Rasulullah, mali araka tasumu Sya'ban?" Kenapa saya tengok Rasulullah berpuasa pada bulan Sya'ban lebih daripada bulan-bulan yang lain? Kenapa? Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Usamah radhiyallahu anhu an abihi, "Ya Usamah, sebab bulan Sya'ban ni bulan orang lupa ke dia." Yang pertama, orang terlupa ke dia sebab dia celah di antara Rajab bulan haram dengan bulan Ramadan yang begitu mubarak. Sya'ban orang terlupa. Maka aku nak ambil kesempatan beribadat di saat orang lain terlupa. Tuan-tuan dan juga puan-puan, kita ingat ke terlupa ke bulan Sya'ban? Atau jawab dengan ingat ke terlupa? Terlupa juga kita. Sambil-sambil Nabi istihar. Dia kata, "Ustaz, saya tak lupa." Kata, "Betul ke tak lupa?" Acu tengok balik dalam rekod kita daripada awal Sya'ban baru ni sampai ke ni, berapa hari kita puasa sunat? Tak apa nak jawab dah lah.
Dia kata dia orang tak jawab soalan ni dua sebab. Kita jawab selalu. Yang pertama, dia takut riak. Oh, cerita saya 15 hari ustaz puasa. Takut riak pula orang dengar, oh warok dia teh. Nah. Hak tak si jawab tu. So lagi bukan tak si jawab, tak boleh jawab. Kita ni duduk alik mana Hak duduk pertama ke alik dua? Nak jawab mana? Mengko tak puasa. Itu masalah kita nya. Nabi kata bulan syahrun yaghfulun nasu anhu, bulan Syaban ini orang terlupa ke dia, maka aku perbanyakkan ibadat di situ. Satu. Yang kedua, wa turfa'ul a'malu fihi ila rabbil alamin. Pada bulan Syaban juga bulan diangkatnya amalan pada bulan ini. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam aku suka kalau diangkatkan amalan aku di saat aku sedang berpuasa. Subhanallah. Pasal itulah Nabi kita suruh puasa pada hari Isnin, puasa pada hari Khamis. Pasal hari-hari itu hari diangkat amalan. Orang yang tidak diangkat amalan siapa? Tanda tuan-tuan. Oh ni kita kena betul balik. Di saat ini kita sangat perlu kepada isu ni. Nabi sallallahu alaihi sebut hadis malam nisfu Syaban, diampunkan dosa-dosa hamba Allah Taala kecuali dua. Tanda tuan-tuan. Illa li musyrikin. Musyrik, orang yang kafir syirik, Allah Taala tidak ampunkan. Yang kedua, wa musyahin, orang yang berkelahi. Allahu Akbar. Kita baru ni waktu akad bendera tak mudah lah. Nak kata mana masa tu. Tapi dah bendera turun dah. Orang lain sibuk nak akad supah. Puak-puak rakyat kedai kopi sibuk duk menyupah. Ni masalah kita ni. Betul kata kena ayat. Puak-puak tu okey ni sibuk duk tunggu akad supah dah dia. Nak. Rakyat kapur ni sibuk duk menyupah. Marah orang itu, marah orang ni. Puas hati. Kita tutuplah fail. Nabi kata tidak diangkatnya amalan itu kepada Rabbil Alamin. Siapa dia? Musyahin, orang yang berkelahi. Maka di saat persiapan Ramadan ini, saya syorkan kepada kita semua, kita mula kikis balik dalam hati kita. Kita banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Wala taj'al fi qulubina, kata belakang, wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Doa sama, Allahumma la taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan dalam hati kami ni benci kepada orang yang beriman. Ni enggak, Masya Allah, tabarakallah. Kalau tengok orang duk nulis di Facebook benci ke orang beriman ni, hei, pelik lah. Saya ke pupuk kafir ni tak apa pula hebat. Kita bercakap dalam sudut hati kita. Doa banyak-banyak supaya Allah Ta'ala cabutkan dalam hati kita ni ghil ni maknanya berasa benci, berasa tak suka, tak kena, serabut kepada orang-orang yang beriman. Kita nak satu balik. Baik. Yang kedua, kita cubalah bermaaf-maafan sama-sama kita. Oh, dia kata silap ustaz. Orang bermaafan ni waktu nak menyambut raya, tidak nak sama air raya kat tulis belakang ni, maaf zahir dan batin. Zahir dengan batin selalu. Sekali dengan batin-batin yang beri. Jumpa tak salah juga atas kad raya ya maaf. Atas SMS. SMS tak mudah ni. Maaf zahir dengan batin. Gambar love tu gak berkelik lak ni. Jumpa dengan tuan paling lain juga tuan dia. Rupanya SMS ya bermaaf-maafan. Siapa dia masuk Ramadan dalam keadaan hati yang belum digilap, dalam keadaan hati yang tidak bermaaf-maafan, benci pada orang Islam, maka di saat itulah kita tidak akan merasai kemanisan beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kena betul itu dulu. Lepas tu kadang-kadang, Masya Allah, tabarakallah, para jemaah sekalian, cuba kita buat semakkan. Anak nak tuan-tuan buat semakkan 3 tahun ke belakang. Boleh ke tak boleh? Ramadan tahun lepas, tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya. Cuba tengok tahun lepas kita boleh khatam Quran berapa kali? Masya Allah, tahun lepas boleh 3 kali. Sedekah banyak kali juga. Tarawih 20 malam tak lari. Kemah lah tu.
Hak tahu sebelum dia 5 kali khatam Quran, tarawih tak pernah lari. Kita tengok. Sebab tafawut, pasang surut perasaan kita ni, turun naik kita ni. Sebab apa? Sebab bila kita masuk Ramadan dengan hati yang tidak digilap, maka dia akan malap, tak ceria. Pasal tu lagi pergi tarawih kat Allahu Akbar, duk mikir bila lah nak habis. Orang lain, orang-orang salafus soleh pergi tarawih, dia tak khabar, kena cuik nak subuh dah ni tak imam, berhenti dulu. Kita lah ni nak cuik tak imam, suruh berhenti awal. Betul tak? Tukar kat saya kita tengok. Kita kenapa baca Quran tak boleh? Kenapa banyak lagi ibadat tak boleh? Sebab kita tidak buat persiapan. Maka saya katakan Ramadan itu bukan tempat baru nak pandai enjing, iaitulah kita nak mula tukar gear. Hari ni kita dah mula dah dengan zikirnya, dengan solat berjamaahnya, dengan kita baca Quran, mula dah. Ni ada setengah orang baca Quran tu, tunggu boleh puasa. Tunggu boleh puasa baru nak baca, terlupa pula Quran duk mana. Cari pula Quran. Akhirnya tadi hadis kata apa? Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang daripada kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan, itulah manusia yang terhalang daripada rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, maka dalam hadis yang Nabi kita sebut tadi, atakum Ramadan syahrun mubarak, Ramadan mari itu bulan yang diberkati. Maka bagaimana para jemaah sekalian kita nak isi Ramadan itu, dengan cara mana? Jadi alhamdulillah, yang pertama sekali kita tengok ada beberapa kelebihan. Tengok dalam kertas tu ada, dalam kertas tu ringkas ada buku yang risalah yang kita keluar ni, tuan-tuan boleh ambil di alamannya ada ditulis risalah Ramadan. Di masjid ni boleh baca juga, kita akan tinggal sini, tuan-tuan boleh baca, atau ambil di alamannya, boleh letak dalam handphone tu baca mana-mananya. Maka kita tengok yang pertama sekali, tengok dalam nota kertas kita tu, yang pertama sekali iaitulah bila mari bulan Ramadan, ibadat yang dikhususkan, istimewanya bulan Ramadan daripada bulan-bulan lain, dia ada ibadat khas, dia panggil ibadat berpuasa. Ibadat puasa. Jadi kalau orang tanya bulan Ramadan ni asal ibadat dia berapa? Puasa. Sebab bulan lain tak ada fardu puasa, yang ada je fardu di bulan Ramadan. Kecuali nak suruh jadi fardu juga boleh, kita bernazar. Kita bernazar, ya Allah sekiranya aku dapat sekian-sekian, wajib kat aku puasa sebulan. Masyarakat kita ni suka bernazar rupanya. Nah, lepas pilihan raya ni ada juga hak bertanya-tanya, dia bernazar nak puasa sebulan, boleh ke tidak dia kembang dengan bulan Ramadan? Kata lain tu, bulan Ramadan tu hak dia, tak ada siapa boleh campur kau. Awak kena puasa balik lepas Ramadan esok, hari yang kedua Syawal, terus je puasa sebulan, 30 hari kena puasa. Cari penyakit boleh, pasal dia kata orang lain jadi tu okey, dia duk sibuk kena puasa, lepas nyari fatwa boleh tak boleh, kita tukar, bayar berah kau bayar berapa pula. Macam-macam. Ada hak menazar nak berjalan kaki, ada hak menazar nak kerak jari. Pelik-pelik dunia ni. Kita kata nak kiamat lah, kita seduk nazar. Nabi tak galakkan kita bernazar, tuan-tuan. Nabi kata nazar itu tidak membawa kebaikan, kecuali kita boleh makan makanan orang bakhil. Ya Allah, ya Tuhan aku, sekiranya anak aku ni boleh 10 aku nak sembelih seekor lembu. Dia berjanji dengan Tuhan, bersyarat dengan Tuhan juga, nak sembelih je lah, bagi sedekah orang makan. Itu pasal tu Nabi kata nazar tu kebaikan tidak ada kecuali kita boleh makan makannya orang bakhil, dia bersyarat dengan Tuhan. Masya Allah. Tu sudah bersyarat apa? Kita letak dalam hati kita senyap-senyap, ya Allah sekiranya anak aku ni dapat sekian-sekian, insya Allah aku nak buat kenduri kesyukuran. Kebetulan waktu tu kita ada duit banyak, sembelih seekor lembu. Waktu hak dapat tu tak ada duit, sembelih aja. Tapi kalau menazar tak boleh nak tukar channel. Lihat lembu tak akan pergi ke ayat, tak boleh nak tukar akta, tak secari bawa ustaz nak lembu juga. Tak tukar fatwa dah lagu ni. Itu masalah. Baik, maka puasa kita dah sebut tadi kan, syarat dia, rukun dia, tuan-tuan ingat dah.
Yang pertama sekali, apa dia? Rukun puasa yang pertama. Boleh kaji balik ni. Kau tak email buat kursus sudah? Tak lagi. Yang pertama sekali rukun, apa dia? Kena pergi pasti mula bukan? Niat puasa. Niat puasa tu mesti niat pada waktu malam. Nabi kata man lam yubayyitis siyama minal laili fala siyamalah. Siapa dia tak niat pada waktu malam, tak jadi puasa. Puasa fardu. Puasa sunat tak apa, kita niat pagi esok. Contohnya kita hari ni malah nak makan. Lepas subuh tadi hujan, tidur sedar-sedar pukul 11 12 tengah hari dah. Baik puasa, nawaitu sumtul yaum. Aku puasa hari ni, tak ada masalah apa. Boleh lagi puasa. Tapi puasa wajib lah, sebab dia nak 1 hari penuh. Daripada fajar subuh sampai ke maghrib. Kalau kita niat tengah jalan, makna kita kurang 20 minit, 1 jam, tak boleh. Yang kedua dia kata al-imsaku 'anil muftirat, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa kitanya makan, minum, apa lagi? Bersetubuh di siang hari, lagi muntah dengan sengaja. Itu hak masyhur lah kan. Mengumpat orang batal ke tak? Ada juga orang tanya, dia kata ustaz, pasal apa ulama ni tak bubuh, tak masuk mengumpat orang ni batal puasa? Kalau mengumpat orang ni batal puasa, anda rasa di antara alat yang paling banyak laku bulan Ramadan ni, inilah alat tanpa mulut. Lepas puasa kat perak tutup mulut lah, tak cakap dah kita. Kita main isyarat. Cakap kena lalu. Tuan-tuan ingat, hak Allah Ta'ala tak benar kita makan, kita minum, kita lakukan persetubuhan dengan isteri. Hak tu halal ke haram? Halal belaka tu. Makan minum halal, isteri halal. Dah kita akad nikah molek dah. Ya. Maknanya yang Tuhan suruh membatalkan puasa itu perkara-perkara yang halal. Allah nak tengok kita berhenti ke tidak. Tuhan kata kalau mau boleh berhenti tinggal hak halal yang aku arahkan, kenapa yang haram tak berhenti? Ajaib. Kenapa yang haram tak berhenti? Maka itu yang pelik. Tuan-tuan tengok dalam nombor 5 tu. Nombor 5 dalam perkara yang kelima, Nabi kita sebut dalam hadis, man lam yada' qaula zur wal amala bihi. Siapa dia tak tinggal perkataan dusta. Puasa tapi duk belawak lagi. Orang kata makcik minta tawar lah RM50 bagai ni. Woi, saya beli dah 50. Padahal dia beli 5-10. Ada tu. Tak saya bagi, tak cakap minta maaf, saya nak jual dengan harga ni. Kalau tuan nak, alhamdulillah. Tuan tak nak, saya nak macam mana? Tak sudah kata saya beli dah, saya beli dah. Buat apa duk nipu orang tak ada pasal. Masih lagi puasa mulut, tak makan tak minum yang halal, tapi lam yada' qaula zur, masih lagi mengeluarkan perkataan yang tidak baik. Falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Nabi sallallahu kata Allah Ta'ala tak berajak dia tinggal makan dengan minum. Baik makan dengan minum lah senang, biar tetap puasa. Ini dia panggil puasa itu dari sudut batinnya, dari sudut rohaninya, iaitulah meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi kata apa? Iza asbaha adukum yauman sa'iman, apabila kamu berpuasa, fala yarfus wala yajhal, jangan buat benda tak baik dan jangan juga buat perangai orang jahil. Orang jahil ni macam mana? Duk bertopik, duk melau, duk marah ke orang. Fa ini meruhum syatamahu aw qatalahu falyaqul inni sha'im. Kalau mari orang nak kelahi dengan kita, nak balas dengan kita, kita kata minta maaf lah, saya puasa. Habis kita. Ni kalau dia mari kata sepatah, kita parking kereta belakang orang. Ni kadang-kadang letih juga kita ni tuan-tuan. Nak pergi dia pergi masjid lambat. Lepas maya pula dia ada kelas tadarus, terlupa kereta parking tepi pintu masjid. Berapa ramai orang tak boleh keluar. Jadi orang keluar ni pun sedap mulut juga dah, basah semua, warok sore tinggal kereta tengah jalan. Jadi berapa ramai orang duduk menyumpah di luar. Kita duduk ibadat atas sumpahan orang lah. Kita jangan berpuasa di atas keseharan. Kalau mari lambat, buat cara lambat. Sudah semaya, keluar lagi alih kereta dulu, masuk balik untuk kita nak tadarus, nak apa. Ni ada orang lagi ni, dia alik, dia panggil alik ibadah tapi menyusahkan orang lah. Tidak berlaku lagi.
Tapi kalau orang mari nak balas kita jawab sepatutnya inni shaim, aku puasa. Cakap gitu. Baik. Dua perkara yang kita kena buat, tinggalkan benda yang batalkan puasa. Yang kedua, meninggalkan perkara yang mengikis pahala puasa. Iaitulah cakap bohong. Sekarang ni orang tak cakap dah tuan-tuan. Orang pakai kecek dengan ujung jari belakang. Betul tak? Tak cakap dia. Ni, zaman kita hari ni dia panggil zaman IT ni sudah ada satu mazhab baru, nama dia mazhab wasafi. Kena jadi ahli belakang dekat sini. Ahli wasafi ni kenal belakang. Tak ada warna, ada 10 WhatsApp belakang saudara-saudara tu dah. Hak masjid ada, hak sekolah ada, hak ahli rukun tetangga pun ada, hak geng kedai kopi pun ada. Tuan-tuan tulis dengan tangan, kata dengan mulut, share dengan ujung jari, semuanya mahsub, semuanya dikira di sisi Allah Azza wa Jalla. Pasal itulah saya kata, setakat pengalaman anak dijemput, bukan dijemput, dipaksa masuk dalam grup-grup ni, kita duk perhati tengok, jarang ada grup yang betul-betul mendapat manfaat ilmu di situ. Dia buat grup masjid, masuk kita dalam tu, kono-kononya nak suruh ustaz bagi tazkirah. Hak ustaz bagi dia bagi 20. Tergelerai habis hak ustaz tahu duk mana. Kerjanya kutuk orang, maki orang. Maka saya syorkan untuk jaga puasa. Esok tuan-tuan tulis selamat menyambut Ramadan. Kita tumpukan kepada ibadat. Saya keluar daripada grup ni, belakang pakat tubik tu. Hak kita tinggalnya grup-grup yang bermanfaat, contoh grup masjid, nak tahu program ada kuliah, ada tadarus. Grup keluarga kita takut ada sakit demam kematian, hak tu kita kekal. Hak lain-lain tu, lebih-lebih lagi grup pilih raya, wajib kena keluar. Kalau tidak, memang kuruh keringlah puasa kita jawab. Betul ke tak betul? Ni mazhab wasafi, ni mazhab memang cabaran besar di zaman kita ini. Yang Nabi sebut dalam hadis, akan berlaku adanya pembohongan di akhir zaman. Pembohongan itu sekali orang ni bohong sampai ke pelosok dunia. Betul sungguh hari ni kita duduk atas katil bila-bila nak tidur, share benda-benda fitnah pada orang duduk ujung dunia siapa. Orang ni Nabi tengok dalam mimpi dia akan dicocok dengan besi di mulut dia ni, cocok di mulut, keluar tekuk, tarik pula malaikat. Nabi tanya, ya malaikat, apa sebab orang ni? Kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang ni yang telah buat pembohongan dia tu di kampung telah sampai ke pelosok dunia. Hari ni 5 minit yang kita letak dalam Facebook, dalam grup, insya-Allah 5 minit sampai ke ujung dunia. Hati-hati tuan-tuan, tak usah duduk mengaru. Ni tak macam-macam orang sebar hari ni. Nah, sebar muka tu, sebar muka ni, menteri tak ada akak sopoh lagi tu, siap dah. Dia tu latih esko, tu latih menteri pula dah. Ni buat ahli wasafi ni. Kita kata semua tu nak merusakkan ibadat kita, nak menghabiskan masa kita, maka marilah kita berpuasa sebagaimana Sayyidah Maryam ketika dia balik baby dia balik ke kapur, dengar tak? Orang pakak marah dia. Ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Maryam, mu ni budak juru, wakili anak ada ayah ni guna. Maryam tak cakap. Dia kata apa? Inni nazartu lirrahmani sauma. Aku menazar dah, aku puasa. Puasa apa? Puasa tak nak cakap. Orang kata apa dia duduk dia, akhirnya dia tunjuk anak dia. Wa asyarat ilaih. Dia kata mu nak cakap juga, cakap dengan baby ni. Terkejut habis buat kapur. Maria ni dah lah buat kelik budak, suruh kecek dengan budak pula. Nabi sepali pengakui, inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Masya-Allah. Terlopak pula buat tu, mula-mula kata anak zina, tukar jadi anak Tuhan. Nak kata apa? Ini masalah ini berlaku. Maka kita para jemaah sekalian, saya di atas dasar nak mengembalikan, memulihkan, boleh menjernihkan kembali kita punya hati, sebagaimana kata Imam Syafi'i, di antara sebab yang boleh menjernihkan hati kita, melapangkan dada kita, tarkuhu ma la ya'di, tinggalkan benda-benda yang tak ada faedah, tinggal belakang tu. Ada pula ustaz tak boleh leh grup, tinggal grup ni orang kata putus silaturahim. Kata putus kok mana silaturahimnya? Putus silaturahim ni kita tak berhubung dengan adik-beradik, dengan anak-anak tu baru putus. Ni kalau keluar grup ada mengepak orang tidak putus, wajib kena keluar. Allah kata sebut, kalau kita duduk dalam grup orang duduk laga-laga, fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi
innakum idzam misluhum. Kalau duduk juga mu jadi serupa dia juga. Saya tak mengopak, saya baca orang mengopak, kita mengopak juga, jawab dia. Ini masalah kita. Panjang sikit situ sebab inilah yang merusakkan ibadah kita, yang merusakkan puasa kita, grup-grup yang ada ni. Kemudian kita pergi kepada perkara yang kedua, membaca Al-Quran. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah agak-agak tahun ni kita nak dengar juga ahli-ahli masjid kita ni, kita punya target berapa juzuk nak khatam Quran Ramadan tahun ni. Jawab biar semangat sikit. Sekali khatam. Tak semangat. Tu email ni bunyi sekali. 2 kali. Kau nak suruh anak kata. Kalau suruh hamba raya nak 3 kali. Terkejut je. 3 kali ustaz. Nanti dulu kita berasa banyak pasal kita tak kira. Cuba kira. 1 juzuk berapa minit? Sore-sore. Ayuh ni. Berapa minit? 30 minit boleh juzuk. 30 minit. Ayuh. 40 minit. Ni alik dia pula berapa minit juzuk? 20? 50? Tok Imam kata 15 ya dia. Kita tak sepakat Tok Imam. Kita pakai hak kita. Setakat yang kita dengar ni ada hak setengah jam, ada 40, ada 50. Maknanya sekitar 50 minit 1 juzuk. Anak tambah lagi 10 minit lagi sejam. Biar puas hati, tak ada orang nak komplain dah. Kita hidup 1 hari 1 malam berapa jam? 24 jam. Tak boleh ke kita ambil 3 jam je untuk Quran? Boleh ke tak boleh? Berasa sikit dah lah sebab kita kira. Kalau tak kira berasa banyak. 3 jam ni sekejap ya tuan-tuan. Daripada lepas maya subuh nak bolehkan naik matahari, habis dah sejam, 1 juzuk. Tengah hari pula capur sampai ke gelap, 1 juzuk. Malam nak sampai ke cerah, 1 juzuk. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita mati dalam keadaan 3 juzuk kita tahu ni, anak yakin dan percaya kita mati dalam keadaan senyum, insya-Allah. Nabi kata apa? As-siyam wal Quran yashfa'an. Puasa dengan Quran akan mari berhujah depan Allah Taala hari kiamat esok. Puasa kata, ya Rabbi mana'tul akil, mana'tuhu ta'am. Ya Allah, aku tak benar dia makan tengah hari sebab dia puasa semata-mata kerana-Mu, maka berilah pertolongan kepada dia. Quran pula bangun, ya Rabbi, dia tak tidur malam sebab duk baca aku, maka berilah syafaat kepada dia. Subhanallah tuan-tuan. Tak ada orang tidak bahagia kalau itulah yang kita dapat capai. Baik, dia kata banyak ustaz. 24 jam. Kalau kita kata 10 jam nak baca Quran, tak ada masa. Ni 3 jam. 3 jam tu lama tu, 3 jam menanya. Kalau nak kira lebih kurang 30 minit di antara 30 40 minit lebih kurang. Mana kalau 40 minit 4 kali 3 berapa minit? 4 kali 3 120, baru 2 jam. Subhanallah. Pasal itulah saya teringat kepada satu kata-kata ulama, nama dia Ibnu Ijlan. Kata tulis sikit. Ibnu Ijlan rahimahullah taala, dia kata apa? Quwwatul mu'min fi qalbihi, kekuatan orang mukmin itu duduk dalam jiwa, duduk dalam hati. Sebabnya kalau kita nak banding orang-orang yang kuat-kuat ni, kuat sungguh. Kalau dia berlari berapa kilometer dia boleh pergi. Kalau dia gatih basikal ni, minta maaf ni persatuan gatih ni, tidak nak sindir dia dak ni bandingan. Baru ni ada persatuan basikal tak setuju dengan kita. Dia kata kuana ustaz kuat duk banding dengan basikal tu. Kata banding ni hak simple, hak mudah-mudah, mudah faham dak. Hak gatih basikal 50 kilo dia boleh pergi. Masjid 50 langkah depan tangga dia tak siapa. Hati kita kata bandingan itu. Ibnu Ijlan kata kuwatul mu'min fi qalbihi, kekuatan orang mukmin itu duduk dalam hati. Berapa ramai kita tengok orang tua yang bertongkat boleh berpuasa pada hari panas, berapa ramai orang yang keuzuran boleh berdiri pada waktu malam. Masya-Allah tabarak. Bertongkat. Kita hak segar mega ni kak. Masya-Allah tabarakallah. Ayo ustaz silap panggil ustaznya beri 3 juzuk tahun ni. Kalau kata setengah juzuk mana sabah.
tuan-tuan coba buat susunan yang kita atur tadi. Pagi, tengah hari sampai ke gelap sujud, malam pula sujud, insya-Allah. Hak sebenarnya masa kita cukup. Masa cukup. Kita mari awal ke masjid, lepas azan terus solat qabliyah 2 rakaat. Lepas solat qabliyah kita buat berapa? Ni anak duk perhati sungguh-sungguh ni. Tok Imam perhati lama dah. Nah, kita sayang Tok Imam ni jak mula-mula balik lagi di masjid Kuala Kerai dulu. Berapa orang hak pergi Quran nak tunggu qamat. Ni masalah kita. Sudah qabliyah 2 rakaat, buka selalu Quran. Kalau tidak 3 muka, 4 muka kita sempat. Insya-Allah taala. Ni duk main melengung. Tak kata gapo juga, kalau duk zikir boleh tak dia senyap sungguh. Pakai senyap, tak kata apa kelipah. Hak ada handphone tu kan, WhatsApp dulu. Bila tunggu qamat. Hai rugi banyak kita ni. Allahu akbar. Pada itulah dia kata, baiklah para jemaah sekalian, anggaplah perbincangan kita malam ni motivasi nak menguatkan semangat Ramadan kita tahun ni insya-Allah. Yang ketiga, qiyamul lail. Kita banyak berdiri pada waktu malam. Biasanya berdiri ni iaitulah kita fokuskan kepada solatut tarawih. Betul tak? Tuan-tuan, sepanjang hidup kita ni kita suka sembahyang tarawih penuh ke setengah jalan? Ada kata ikut keadaan lah tak? Ada kadang-kadang penuh. Masjid kita ni berapa rakaat? 20 rakaat. Sudah berapa? Sebelah malam. Lama ke? Lama pun. Bulan puasa ni adanya, bahawa ni tak ada dah. Duk tunggu sembahyang tahajud perdana punya adalah setahun sekali boleh jadi. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, waqumu lillahi qanitin, bangunlah berdiri kerana Allah. Kalau tuan-tuan bangun ni solat malam qiyam Ramadan ni, kita ingat kita wukuf baina yadillah, pada hari kita akan berdiri lama di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan akan rasa sekejap ya kita sembahyang tarawih. Bila kita keluar daripada kubur esok, kita akan berdiri di mahsyar untuk perbicaraan. Ada orang yang berdiri tengah panas, matahari atas kepala. Ada orang yang boleh duduk di bawah bayangan aras, teduh. Ada orang yang duduk di bawah dalam peluh, masya-Allah tabarakallah. Jadi kalau kita ingat wukuf baina yadillah, kita berhadapan dengan Allah pada saat itu, hilang sakit lutut, hilang lengah betih, sebab kita ingat aku akan berdiri lama di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tak apalah, oleh kerana kita ada masyarakat banyak, kita nak cari cepat sikit, 10:30 siap dah. Tuan-tuan pergi carilah mana pun, tapi tengok dalam hadis ni, tengok di kertas tu sebagai peringatan. Setiap jemaah hendaklah menyempurnakan solat tarawih bersama imam supaya namanya tertulis di kalangan orang-orang yang qiyam. Tengok ni, Nabi kata apa? Satu malam Nabi kita sembahyang tarawih. Zaman Nabi tak nama tarawih, nama qiyam Ramadan. Sampai setengah malam. Bila sampai setengah malam, sahabat-sahabat ada yang pergi komplain Nabi. Zaman Nabi komplain juga buat tarawih. Macam zaman kita ni lah, kalau tak imam baca panjang dia mari basic dah. Tak imam mentah kau dihafal Quran agak baca panjang gitu mana. Zaman Nabi lagu lain tuan-tuan. Dia komplain juga. Dia kata apa? Ya Rasulullah, baru setengah malam, kalau sudah sampai ke sahur ke domeng. Ada orang nak komplain lagu tu. Zaman kita ni kalau komplain lagi tu bukan makmum lagi, tu email lagi. Nabi kata apa? Nabi ni dia punya rahmat dia, kasih sayang dia kepada umat dia. Tengok ni, tengok jawapan dia kata, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa dia berdiri sekali dengan imam sampai sudah. Baca balik kertas tu tuan-tuan. Balik potong stik besar tak dia ni. Ya. Siapa dia berdiri sekali dengan imam sampai sudah. Imam 20 kita 20, imam 8 kita 8. Jangan lari. Kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya pahala berdiri satu malam. Maknanya lepas tarawih kita balik ke rumah, baca Quran boleh sejujut lagi, sambil-sambil nak tunggu mengantuk kita tidur. Tidur tu pun ditulis pahala qiyamul lail sampai ke subuh. Pakai pencin kita. Untuk tak untuk? Ada juga orang tanya, kalau lagi tengah jalan lagu mana?
Kau tak usah jawab ni. Jawab. Ya lagi tengah jalan, tutuplah pakai malaikat. Kadang-kadang beza di antara hak lagi setengah dengan hak penuh ni 25 minit setengah jam. Tapi hak setengah jam boleh pencen, hak lagi tengah jalan boleh pahala setakat tu saja. Jangan pula ada setengah orang ni rudu sangat. Dia kata siapa dia semaya tak ikut 20, tu bukan tarawih tu. Pas kita nak panggil berapa? Itu dia panggil kerah doa tak boleh juga kita. Yang kita nak kempen ni solat sudah sekali dengan imam. Berapa rakaat ikut dia? Imam Syafi'i kata apa? Dalam hadis, dalam kitab dia kata aku semaya tarawih di Madinah 39 rakaat. Orang Mekah 20. Sebab dia lepas 4 rakaat dia pergi tawaf. Orang Madinah tak ada tawaf, dia tambah rakaat lawai orang Mekah. Buat kita ni belawai juga, belawai sudah cepat. Bukan belawai kau panjang dah, lawai nak cepat. Oh hebat masjid. Ada masjid sahabat ana baru ni keluar dalam puasa tahun lepas. Keluar dalam berita. Pemberita kita tengok. Dia semaya laju tapi cukup. Tidak kata lorak macam patut ayat tu dah. Dia semaya molek cuma 1 rakaat 1 ayat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Allahu akbar. So ayat dah tu. Yang lain. Macam dia bukan macam hak Indonesia 7 minit 23 rakaat tu laju tu. Dah. Anak pergi masjid dia kata ustaz, kita sini kita tak kira 1 rakaat 1 ayat. Orang nak cepat mari, orang nak gila lagi. Tapi rokok dia biasa. Tomak ninah molek ke apa molek macam-macam. Ni kalau kita nak suruh amal masjid ni, so ayat juga lah dapat. Wal 'asri sa. Nah, berapa lagi ayat? Alif lam mim. Allahu akbar. So ayat juga tu. Rasa penuh masjid pas keluar. Betul orang dah pukul 9 suku siap dah. Baik. Kita ni bukan soal nak bilangan rakaat. Imam Syafi'i kata kalau mu panjang bacaan, kurangkan rakaat. Kalau mu pendek bacaan, banyakkan rakaat. No. Jadi kelahi bab bilangan tak ada. Yang kita nak kempen hari ni iaitulah solat tarawih biar sudah sekali dengan tu imam. Boleh ke tak boleh? Hak mari ni semangat dah ni orang tak mari ni nak kempen ku anu ni. Hak tu masalah kita dah. Baik. Yang keempat, banyaklah bersedekah. Kita cari orang pakai miskin di kampung kita ni, kita sedekah. Ataupun kita beri makan kepada orang buka puasa. Di masjid pun ada orang buka puasa. Ada juga hak tak boleh mari masjid. Kita pergi cari di kampung-kampung waris-waris kita hak miskin, hak uzur, bagi makanan dia biar puasa. Atau buah tamar, atau makanan, atau kalau hak comel benar, atau makanan hak siap dah. Kalau tidak buat atau berah. Biar kita ni buka puasa banyak. Yang kelima yang kita dah baca tadi, iaitulah menjaga lidah daripada terkikisnya, terhapusnya pahala puasa. Yang keenam, kita banyak berdoa, berzikir dan istighfar. Sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang mustajab, doa orang yang berpuasa sehingga dia buka puasa. Ada setengah riwayat khusus hina yuftir, ketika dia nak buka puasa. Jadi sekarang ni kita ni kadang-kadang dekat nak buka puasa 5 minit tak habis lagi duk ngidai, duk main air tebu tak buka lagi. Mungkin pergi bazar dekat-dekat nak maghrib dah lorak 5 minit berhenti siap idangnya pakak doa belakang. Kalau semaya, kalau di rumah, di masjid kita berdoa, ya Allah mintalah apa saja kebaikan dunia kita dan akhirat kita pada saat itu. Molek benarnya kalau kita ada kawan-kawan sakit, kita berdoa bizahril ghaib, doa di sebalik tabir orang mayit, jangan beritahu dia, kita berdoa. Pada itulah kalau ada orang atas mesej mari, sahabat kita fulan sakit, kita angkat tangan, ya Rabbi isfi wa anta syafi, ya Allah sembuhkanlah penyakit sahabat aku. Tak usah duk tulis dalam tu lah, sombak talipur orang duk tulis. Kadang-kadang dia tak tulis pun dia tepek, dia ambil Al-Fatihah tepek dalam grup. Jangan habis talipur orang. Dah dia mati kita berdoa ke dia. Orang sakit kita doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia berdoa untuk saudara dia di sebalik tabir, maknanya tak ada depan tu malaikat mari selalu. Malaikat kata amin, walaka mislu, amin, mu boleh juga seperti tu. Jadi setakat itulah motivasi kita malam ni. Agaknya tuan-tuan dengan sedikit kita orang panggil gila semangat ni, mudah-mudahan kita lebih bersemangat lagi untuk ibadat insya-Allah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.